Malam ni, aku akan ceritakan kisah yang agak mengejutkan, kontroversi ataupun tragik terpulang kepada korang untuk tentukan. Ini adalah kisah-kisah yang terjadi selama aku bekerja sebagai seorang anggota kepada satu kumpulan ni. Anggota apa dan kumpulan apa itu aku tak boleh bagi tahu. Awamkah, swastakah, biarlah aku rahsiakan sebab aku pun tak mahu mencalarkan nama baik kumpulan tempat aku bekerja ni. Cuma yang korang perlu tahu, kami yang bergelar anggota kepada kumpulan ni diberikan tanggungjawab untuk menjaga ketenteraman. Rasanya itu pun sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang latar belakang kerja aku. Semestinya, kisah-kisah ini selain daripada mereka yang terlibat secara langsung, orang lain tak tahu dan rata-rata kami semua pun memutuskan untuk merahsiakan kejadian-kejadian ini. Dan yang paling penting, ini bukanlah sebuah kisah rekaan, tetapi ini sebuah kisah benar sebenar-benarnya. Biasalah tempat kerja kami ni, anggotanya banyak dipindahkan ke sana sini. Itu sudah menjadi lumrah. Sekejap di negeri lain, sekejap lagi di negeri yang lain. Kena-kena lagi anggota yang baru dan bujang, memang kami ni jadi mangsa dipindahkan ke sana sini. Jadi aku menjadi antara salah seorang anggota yang dipindahkan. Dengan itu banyaklah kisah-kisah menyeramkan yang aku boleh kongsikan ketika aku berada di lapangan untuk menunaikan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kami. Sewaktu kejadian ini berlaku, aku ditugaskan di salah sebuah negeri di pantai timur. Kejadian ini berlaku melibatkan seorang rakan aku yang juga seorang anggota yang kita berikan nama samaran Fikri. Aku dan Fikri ni tak juga rapat. Tapi disebabkan kami bekerja di kawasan yang sama, kami ni kira kenalan kerja. Kalau tiba masa shift, kami akan bersama-sama. Kadang-kadang kami bercerita tentang kehidupan atau sebagainya. Sehinggalah dia cerita tentang seorang rakan dia yang berhutang dengan dia. Hutang bukan sikit, hampir 30,000. Masa meminjam tu, punyalah manis mulut berjanji konon nak bayar dalam seminggu. Tapi biasalah orang kita ni, dari seminggu jadi sebulan, dari sebulan jadi setahun. Bila masa Fikri nak tagih hutang, sama ada banyak alasan ataupun hilang, tak boleh cari. Tup-tup, dengar cerita dah renovate rumah, tukar kereta, tukar motor, melancong ke sana sini, meninggalkan Fikri melopong, tak ada duit. Ada satu ketika tu, Fikri terdesak nak pakai duit. Aku tak ingat sebab apa. Rasanya sebab isteri dia nak mengandung anak kedua mereka. Dengar-dengar cerita, Fikri tunggu di depan rumah kawan dia ni sampai 2 hari. Bila kawan dia keluar dari rumah, Fikri ikut dari belakang. Kawan Fikri yang nampak kenderaannya diekori kemudian memecut. Jadi berlakulah insiden kejar-mengejar di antara mereka. Sehinggalah kenderaan Fikri ini masuk ke sebuah lorong kecil yang membawa mereka ke semak samun yang sunyi. Akhirnya, setelah beberapa lama mereka bersua muka, di tengah-tengah semak samun tu entah apa yang jadi. Fikri melepaskan tembakan, membunuh kawan dia tadi sebelum berlari meninggalkan tempat kejadian. Beberapa hari kemudian, kecoh dengan penemuan mayat seorang lelaki. Itu ialah rakan Fikri yang dia tembak beberapa hari yang lalu. Awal-awal tu tiada siapa yang tahu Fikri adalah pembunuh. Tapi setelah siasatan dibuat, butir peluru yang ditemui di tempat kejadian didapati sama dengan butir peluru yang kami pakai. Kena-kena lagi sejarah di antara mereka berdua membuatkan Fikri menjadi suspek utama. Namun begitu, disebabkan rekod Fikri yang baik semasa berkhidmat menjadi anggota di dalam kumpulan kami, apa yang dia buat dirahsiakan dari umum. Fikri tidak didakwa, tetapi dia telah dipecat dan kes kematian rakannya itu masih lagi belum diselesaikan sehingga hari ini. Di sinilah kehidupan Fikri mula huru-hara. Dengar-dengar cerita, setiap malam semangat kawan Fikri akan datang ke rumah dia dengan berkain kafan dan tanya, "Kenapa kau bunuh aku? Kenapa kau bunuh aku?" Ada ketika kalau melihat penampakan kawan dia ni, Fikri akan menjerit di dalam rumah,
menghalau benda tersebut pergi. Ini semua mengejutkan jiran-jirannya. Bukan Fikri sahaja yang melihat penampakan rakannya tadi, penduduk di taman perumahan mereka pun sering melihat kehadiran pocong berada di sekeliling rumah Fikri. Insiden ini berulang berkali-kali sehinggalah Fikri menjadi tidak siuman sehinggalah hari ini. Itu kisah pertama, kisah si Fikri. Aku ada beberapa buah kisah lagi yang aku nak ceritakan. Kalau insiden si Fikri itu berlaku di salah sebuah negeri di pantai timur, kali ini aku nak ceritakan satu insiden ketika aku menjadi anggota di sebuah negeri di pantai barat pula. Antara tanggungjawab kami sebagai anggota kumpulan ni, kamilah antara yang terawal sampai ke kawasan kemalangan. Contohnya kalau ada kemalangan kenderaan. Ada satu ketika, aku sedang bekerja shift bersama seorang lagi rakan yang bernama Jai, bukan nama sebenar. Kami menerima laporan tentang satu kes kemalangan truk melibatkan kereta Proton Wira dan juga lori trailer. Bila kami sampai ke tempat kejadian, menurut pantauan awal kami, Proton Wira yang dinaiki 3 beranak cedera parah, sementara pemandu trailer hanya cedera ringan. Memang satu insiden yang agak menyedihkan. Bila Jai semak pemandu trailer tadi, rupa-rupanya pemandu tu memandu dalam keadaan mabuk. Bila dia keluar dari kenderaan, dia rebah di jalan raya di dakapan si Jai. Bila Jai tengok pemandu ni, apa yang dia buat di depan mata aku tak boleh lupakan sampai hari ini. Jai pegang kepala pemandu mabuk ni di telinga kanan dan telinga kiri, dan dia pulas mematahkan tengkuk pemandu ni, membuatkan dia terkorban. Iya, ini aku tengok depan mata aku sendiri. Kematian pemandu tu pula diklasifikasikan meninggal disebabkan kemalangan. Ingin aku membuka mulut dan bertanya, "Oi Jai, apa kau buat?" Tapi aku terkejut sangat sampai seluruh badan aku keras dan kaku. Lepas kejadian tu, aku memohon untuk bertukar shift dengan orang lain. Rasa takut nak bekerja dengan Jai. Selepas tu ada beberapa kali lagi Jai buat benda yang sama, tapi semuanya melibatkan orang pemandu mabuk. Sehinggalah ada satu ketika, hari terakhir aku di situ, sebelum aku dipindahkan ke negeri lain, aku ada bawa Jai berjumpa dan bersembang. Entah macam mana terkeluar cerita pasal insiden yang berlaku tu. Jai kata dia benci orang yang memandu ketika mabuk, dan tiap kali dia akan buat apa yang dia buat, dia akan rasa puas dan dia rasa ketagih. Aku hanya terdiam mendengar pengakuan Jai sebelum aku tukar topik. Keesokannya aku bertolak ke negeri lain meninggalkan Jai. Okey, kisah ketiga ni berlaku ketika kami membuat serbuan terhadap sebuah kumpulan gangster di ibu kota salah sebuah negeri. Ibu kota di mana biarlah aku rahsiakan. Dipendekkan cerita, ahli kumpulan ni datang dari negara seberang dan mereka ni memang terkenal mengamal ilmu-ilmu seperti ilmu kebal, ilmu pendinding dan macam-macam. Kami sebagai anggota ni mana ada ilmu, baca ayat kursi je, itu pun hafal separuh. Yang lain berserah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka yang mengamal ilmu tradisi, itu selalunya anggota dari pantai timur. Tapi itu cerita untuk hari yang lain. Berbalik kepada serbuan yang kami buat tadi, maka berlakulah pertempuran tembak-menembak di antara kumpulan kami dan juga kumpulan gangster tadi. Akhirnya kami dapat menumpaskan mereka, membuatkan tubuh badan mereka bergelimpangan di lantai. Setelah pertempuran berakhir, kami pun diarahkan untuk maju ke hadapan memeriksa keadaan mereka. Melangkahlah kami satu persatu mendekati tubuh-tubuh ini. Semakin dekat, semakin kami perasan, walaupun telah tumpas, walaupun telah meninggal dunia, tetapi mata mereka terbuka luas melihat kami yang datang dari jauh. Pandangan mereka tajam melihat setiap satu daripada kami. Pada asalnya, kami sangka mereka meninggal dengan keadaan begitu. Kami salah sama sekali bila anak mata mereka bergerak melihat kami berjalan ke sana sini. Kami ingatkan diorang masih hidup, tapi bila disemak berkali-kali, mereka sebenarnya sudah meninggal dunia. Keadaan di situ waktu itu memang suram gila. Bulu roma kami semua berdiri dan kami rasa gelisah, macam ramai yang sedang memerhati,
Tapi di situ hanya kami dan juga mayat-mayat yang bergelimpangan. Malam tu satu persatu anggota yang terlibat diganggu. Aku pula demam hampir seminggu. Tapi kami pasrah sebab itulah pengorbanan yang kami terpaksa lakukan sebagai seorang anggota. Itulah kisah daripada aku. Semoga korang terhibur dengan apa yang aku sampaikan. Janganlah ada yang buat spekulasi sendiri pula ya. Macam aku cakap tadi, anggota kumpulan apa yang aku maksudkan biarlah dirahsiakan dan biarlah ia kekal sebagai satu rahsia.